Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bincangkan soalan objektif, modul 4, buku catatan pertama. Boleh rujuk muka surat 145. Soalan pertama, Aini baru memulakan perniagaan dengan tunai di tangan RM5,000 dan kenderaan RM7,000 sebagai modal. Apakah buku catatan pertama yang sesuai untuk merekodkan urus niaga tersebut? Bila catatan pertama ataupun catatan permulaan, dia akan direkodkan di jurnal am. Maksudnya bila dia memulakan perniagaan, so dia akan merekodkan buku catatan pertama ialah di jurnal am. Begitu juga kalau dia meneruskan perniagaan. Setiap awal tahun dia akan mulakan merekodkan di jurnal am. So itulah dia punya ni, jawapannya adalah jurnal am. Jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal penerimaan tunai. Yang ni tak ada kaitan. Kalau jurnal belian ni bila urus niaga membeli secara kredit. Kalau pulangan jualan iaitu kita iaitu pelanggan memulangkan barang kepada kita. Dan jurnal penerimaan tunai ni dia macam buku tunai, cumanya dia laju bahagian debit saja. Apa-apa penerimaan tunai dan juga bank dia akan rekodkan di jurnal penerimaan tunai. Soalan yang kedua, urus niaga yang berikut yang manakah tidak direkodkan dalam jurnal am? So kita lihat yang tidak direkodkan. So membeli meja pejabat secara kredit. Kalau kita beli aset bukan semasa secara kredit, so kita akan gunakan jurnal am. Pulangan barang niaga rosak kepada penjual. Kita pulang barang niaga kepada penjual ni maksudnya pulangan belian. So yang ni dia bukan jurnal am. Dia dah jadi jurnal pulangan belian. Yang C, memindahkan akaun hasil dan belanja ke dalam akaun penamat. Bila kita nak pindahkan, so kita gunakan jurnal am. Yang ni jawapannya betul. Akaun penamat ni maksudnya akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau hasil belanja ni akaun untung rugi lah. D, membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Ini pun digunakan jurnal am. Memasukkan kenderaan, memasukkan modal. So dia akan di bawah, akan direkodkan di jurnal am. So jawapannya adalah yang tidak. B jawapan dia. Yang tidak direkodkan. Yang lain semua direkodkan. Soalan nombor 3. Antara berikut manakah merupakan kumpulan jurnal khas? Jurnal khas ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Jurnal khas ada 6, iaitu jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. So kumpulan khas. So yang pertama satu Roman bukan. Ini jurnal am ni memang terasing. So jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pembayaran tunai. Jawapannya adalah 2, 3 dan 4. Soalan yang seterusnya ialah kedai buku Aliyah menjual komputer terpakai secara kredit kepada Puan Naimah. Buku catatan pertama manakah yang perlu digunakan untuk merekodkan urus niaga tersebut? So nama kedai ialah kedai buku Aliyah. Dia menjual komputer terpakai. Maksudnya kalau kedai buku sepatutnya dia jual buku lah. Buku alat tulis. Tapi dia jual komputer ni maksudnya dia menjual aset bukan semasa dia lah. Dia menjual aset bukan semasa secara hutang, secara kredit
Okey, so buku catatan pertama ialah bila melibatkan menjual aset bukan semasa secara hutang ataupun secara kredit, kita akan gunakan jurnal am. Okey, so jawapannya adalah jurnal am. Okey, kalau B ni kalau dia kata menjual komputer secara tunai ataupun bank, okey, itu adalah buku tunai. Okey, so jurnal belian pulangan jualan tu tiada kaitan. Okey, soalan yang kelima, Pasar Segar Sapiah menghantar invoice kepada kedai makan Mutiara bernilai 2,300 pada 8 Oktober 2016. Okey, menghantar invoice. Invoice ini adalah untuk pembekalan barang masakan yang telah dipesan oleh kedai makan Mutiara seminggu sebelum tarikh berkenaan. Buku catatan pertama yang manakah digunakan untuk merekodkan butiran invoice tersebut dalam buku Pasar Segar Sapiah. Okey, maksudnya Sapiah nak rekod dekat mana kalau dia hantar invoice kepada kedai makan Mutiara. Bila kedai Sapiah menghantar invoice, maksudnya berlaku proses menjual. Okey, menjual barang secara kredit. So bila jualan secara kredit, kita akan gunakan jurnal jualan. Okey, kalau urus niaga tersebut secara tunai ataupun bank, so dia akan rekodkan di buku tunai. Okey, jawapannya adalah jurnal jualan. Okey, sebab dia menghantar. Kalau sebaliknya menerima, kalau menerima adalah jurnal belian. Okey, nombor 6, sistem panja biasanya digunakan dalam penyediaan. Okey, sistem panjanya hanya kita jumpa dalam buku tunai runcit. Okey, so jawapannya buku tunai runcit. Okey, sistem panja ni adalah pihak juruwang. Okey, dalam perniagaan tu ada satu bahagian iaitu pihak juruwang. Okey, menyediakan satu peruntukan lah, duit, okey, kepada kerani, okey, kepada buku tunai. Pihak juruan ni menyediakan satu peruntukan mungkin dalam 300-400 untuk perbelanjaan yang kecil. Okey, so bila setiap hujung bulan, okey, berapa jumlah yang telah dibelanjakan, so pihak juruan tu akan memberikan duit untuk menjelaskan perbelanjaan. Okey, itulah sistem panja. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Petty cash. Okey. Okey, seterusnya nombor 7, antara berikut urus niaga manakah direkodkan dalam buku tunai sebelah kredit. Okey. Kalau sebelah kredit ni, okey, dia adalah kita membuat bayaran. Okey. Bayaran, okey, ataupun dia mengurangkan duit. Okey. So ada dua tempat kan. Okey, ada debit, ada kredit. Okey, buku tunai, kat sini debit, kat sini kredit. Kalau duit sebelah debit ni duit bertambah, okey, ataupun kita menerima duit. Sebaliknya kalau sebelah kredit, okey, kita membayar ataupun urus niaga tu mengurangkan duit kita. Okey. So kita lihat yang pertama, satu Roman, membayar hutang kepada pembekal. Okey, so kalau bayar pembekal ni maksudnya kita kita gunakan keluarkan duit, so mengurangkan duit. Jualan secara tunai kepada pelanggan, okey, kita rakut sebelah debit sebab dia menambahkan duit kita. Okey, ambilan tunai untuk kegunaan pribadi, okey, mengambil duit, okey, daripada perniagaan untuk kegunaan dia adalah sebelah kredit ataupun mengurangkan baki di buku tunai. Okey. Okey, nombor 4, membawa masuk tunai peribadi ke dalam perniagaan. Okey, bila kita masuk duit tunai dalam perniagaan, okey, duit kita akan bertambah. Okey, ini akan rekodkan sebelah debit. Okey, jawapannya adalah 1 dan 3. Okey, nombor 7 jawapannya B. Okey, 1 dan 3. Soalan yang ke-8 ialah pernyataan yang manakah benar tentang catatan kontra dalam buku tunai. Okey, kalau sebut catatan kontra ni sama ada kita masukkan duit ke dalam bank ataupun kita keluarkan duit bank untuk kegunaan perniagaan. Itulah catatan kontra. Okey, masuk duit ataupun keluarkan duit tunai. Okey, so
Jawapan yang tepat ialah menyediakan cara pembetulan kesilapan dalam buku tunai tak ada kaitan, merujuk kepada pemindahan bank ke dalam tunai pejabat dan sebaliknya. Ini jawapan dia. Merupakan kaedah pembatalan diskaun diberi ke atas cek tak laku. Tak ada. Menyelaraskan jumlah antara diskaun diberi dan diskaun terima pun tak ada kaitan. Jawapannya adalah B. Soalan nombor 9. Pemilik telah memindahkan tunai dari bank ke dalam perniagaan. Maksud kat sini, dia ambil duit bank. Mengambil duit bank dan ditunaikan. Maksudnya ambil daripada duit bank perniagaan ditunaikan untuk kegunaan perniagaan. Untuk pejabat dia, untuk perniagaan dia lah. So bila dia keluarkan duit, apakah sumber dokumen yang dirujuk untuk menyediakan catatan tersebut? Kalau kita nak keluarkan duit daripada bank, so kita gunakan keratan cek. So kita gunakan keratan cek. Jawapannya adalah C. Slip wang masuk ni bila kita nak masukkan duit. Kalau memo bila kita kita nak bila kita melibatkan pemilik. Contoh pemilik mengambil duit tunai perniagaan untuk kegunaan sendiri, mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarganya. Itu memo. Kalau voucher ni lebih kepada pembayaran. Contoh bayar gaji, kadar bayaran, apa-apa yang melibatkan bayaran, perniagaan boleh gunakan voucher. Nombor 10. Maklumat berikut diambil daripada buku tunai runcit kedai komputer Kamal. Kod 1 Julai 2016, jumlah penerimaan ialah RM500. 1 Julai hingga 31 Julai, jumlah pembayaran ialah RM440. Maksudnya wang yang diperuntukkan untuk belanja RM500. Kemudian jumlah pembayaran sepanjang bulan Julai itu adalah RM440. Ini macam buku tunai runcit lah. Berdasarkan sistem panja, berapakah jumlah wang yang perlu dituntut daripada juruwang? Juruwang tu dalam perniagaan sendiri. Ada department dia, ada bahagian dia. So berapa yang perlu dituntut ialah jumlah yang telah dibelanjakan. So kat sini jawapannya adalah 440. Jawapannya adalah yang perlu dituntut dengan juruwang ialah 440. So kita minta juruwang buatkan cek untuk kita untuk menjelaskan bayaran. Itulah soalan objektif untuk modul yang keempat. Semoga bermanfaat untuk pelajar bagi memantapkan soalan-soalan objektif. Terima kasih.